Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wala intisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri'h alaina sabran wa sabit aqdamana وانصرنا على قوم الكافرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dengan izin, dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah himpunkan malam ni dalam keadaan suasana semua duduk di rumah, duduk tunggu menteri baru, Perdana Menteri baru. Apapun kesimpulan yang Ustaz buat, ramai orang Melayu kita walaupun ramai yang tak keluar mengundi, namun ramai dah mula dah bercakap, dah berani bercakap, dah berani ambil tahu. Alhamdulillah. Kita tak boleh biar bumi kita, hak yang Tuhan bagi ni, kita tak ambil tahu, tak boleh. Kalau kita tak mau ambil tahu, tak nak mengundi, kita kena cari satu negara yang tak ada mengundi, pilari bumi itu. Kita kena peduli hak kita. Tapi Alhamdulillah lah, ustaz yang tak reti pun cakap juga, yang reti pun cakap juga. Daripada sini kita tengok orang sunnah kita kena banyak belajar tentang siasah. Bila bercakap saja, kealiman macam mana, kecerdikan macam mana, bercakap saja nampak kematangan dalam bermain dengan siasah Islam ni masih jauh lagi. Masih jauh lagi. Dan kita main dalil-dalil saat-saat terakhir adalah mengganggu situasi orang yang sedang berjuang di jalan agama Allah Ta'ala. Akhirnya Allah bagi satu keputusan yang kita sama-sama rasa Alhamdulillah. Kita apa-apa pun kita berpolitik, pertama sekali ikhlas, dan kita nak letakkan agama ni, tolong letak atas supaya orang hormati dia. Dan kita bermuamalah dengan orang kafir, tapi jangan orang kafir masuk campur sampai ambil kisah memperdulikan agama kita, sampai bercakap tentang agama kita. Kalau dulu dia tak berani sikit pun, hari ini lebih pada tu dia bercakap. Yang tu yang kita risau, kita bimbang. Dalil-dalil bukti dia dah ada dah. Kita bukan zalim, kita bagi kesempatan bersama dengan kita. Macam Nabi SAW, Nabi sendiri bila Nabi sampai di bumi Madinah, Nabi teropong, Nabi tengok, Nabi teropong, Nabi tengok orang Arab miskin di bumi Madinah, bangsa Arab. Lama-lama Yahudi yang masuk di bumi Madinah, dia bercakap bahasa Arab, makan cara Arab, pakaian cara Arab, dia bermuamalah semua. Tapi dia tak benarkan berkahwin dengan orang Arab. Dia jaga keturunan dia. Dan dia ada duit. Dia kata ke orang Arab, kalau hampa tak ada duit, aku bagi duit. Dan kalau hampa tak mampu bayar, tanah tu milik aku. Dia tahu orang Arab takkan mampu bayar. Lama kelamaan bumi Madinah hampir ya Allah ditakluki oleh puak-puak Yahudi ni. Nampak tak? Nabi tengok, Nabi duk perhati. Nabi nampak. Tapi Allah bagi Allah pandangan yang boleh nampak semua yang akan jadi. Allah bagi kelebihan pada orang yang mendekatkan diri dengan Allah. Kita pandai macam mana pun, cerdik macam mana pun masalah urusan pentadbiran cakap, tapi hubungan kita dengan Allah kurang, kita takkan nampak apa yang akan jadi ke depan. Yang akan nampak adalah Rasulullah yang dipandang leke, anak yatim, miskin, yang tu yang ni. Orang yang tak yakin nak letak Rasulullah tempat yang tinggi. Hasil dia tak boleh baca, tak boleh tu, tak boleh ni. Tapi Nabi Allah nampak ke depan apa nak jadi. Lepas tu Nabi tengok yang kedua di market. Market semua dikuasai, pasar-pasar dikuasai oleh Yahudi dah. Tanah dah ambil, betul ni. Last sekali tengok pula,
nak pergi sampai tahap pentadbiran, pengurusan. Dia nak selangkah demi selangkah sampai nak menguasai pentadbiran bumi Madinah. Nabi tengok nilai dah. Dan tingkah laku gerak geri dia, mula-mula duduk dengan kita, okey, yang tu lama-lama dia nak angkat kepala. Dia menyusun strategi. Dia menyusun, nampak tak? Oh, Nabi nampak ni pelik dah. Sebelum kepak hang nak perluaskan lagi, lebih baik cantaikan kepak yang dia nak lewat merata tu. Maka Nabi SAW halau, ya Allah, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Nampak tak? Peperangan Khaybar halau semua. Jangan ada langsung hampa di bumi Madinah. Hari ini bumi Madinah bersih daripada semua tu. Bersih, nampak tak? Yang ni semua, ya Allah Tuhan, kita kena mengaji siasah Islami. Kadang-kadang kita melahirkan ulama yang cerdik, cakap masalah sunnah. Tapi dia ada kecacatan masalah pengurusan, terutamanya masalah perjuangan. Dia tak nampak masalah, dia mengajak sunnah, dia balik apa dia nak buat dengan bumi ni, apa dia nak buat dengan tu. Bila minta bagi sumbangan, cakap dia semua kita tengok, oh jauh sangat. Cakap Allah ni merisaukan, membimbangkan. Lebih baik ustaz-ustaz macam ni berkecuali. Jangan menggunakan orang nampak kejahilan, kebodoh, nampak kejahilan dia dalam masalah pengurusan, tak pandang. Walau macam mana pun, alhamdulillah, kita tengok, ya Allah, anak-anak kita umur 18, 19, Allahu Akbar, dengan kecerdikan, terutamanya pelajar-pelajar universiti, pelajar-pelajar yang ada di universiti, Allahu Akbar. Mereka nampak, walaupun mereka baru main kat dunia ni, mereka nampak dah. Mereka masak je. Kita yang duduk bertahun-tahun ni di kawasan-kawasan ni, masih lagi tak nampak, duduk pakai tradisi yang lama. Budak-budak ni, alhamdulillah, kemungkinan, ya Allah Tuhan, bumi kita akan jernih balik. Kita harapkan bumi kita jernih balik. Kita kena doa banyak-banyak, munajat banyak-banyak, supaya bumi kita sentiasa dirahmati. Bumi yang baik ni, ya Allah Tuhan, kita tak mau dia tak baik. Asal rakyat dia duk mula baik, maka Allah Ta'ala akan letakkan pemimpin mengikut kepada rakyat dia. Rakyat gila-gila, takkan pemimpin nak soleh kot. Rakyat dia gila-gila ramai, tapi kita tengok rakyat dia sedang menuju kepada Allah, mendekatkan dengan Allah. Kita akan dapat pemimpin yang boleh bawa kita untuk dekatkan dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita doakan. Itu muqaddimah. Mudah-mudahan kita tunggu malam ni, tengok apa nak jadi. Pasal tu malam ni semua, ya Allah, kuliah kita semua, ya Allah, dah cerdik dah. Nak duduk, nak dengar berita dah. Alhamdulillah. Hari ini mari kita dengar hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni muka surat berapa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kitab Bulughul Maram yang kita pakai ni. Tadi dah buka, dia terbang mana pula dah. Mana dia Aisyah radhiyallahu anha? Tak perlu Ustaz baca hadis tu. Hadis yang ada kat Ustaz ni, hadis Aisyah, muka surat apa? 198. Oh, Ustaz buka 198. Sana nak tengok betul tak? 198. Ya, hadis dia 197, 198. Terima kasih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ni Aisyah radhiyallahu anha nak cerita dekat kita macam mana suami aku yang nama Rasulullah semayang, macam mana Nabi semayang malam. Dia nak cerita. Asal orang yang mampu cerita semayang Nabi tak lain dah, tak bukan isteri dia, terutamanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha totally, orang yang tolak Aisyah, tak boleh terima hadis Aisyah ialah Syiah. Syiah ni Ustaz memang tegas sangat-sangat. Ustaz tidak ada kelonggaran dengan Syiah. Pasal kita duduk bumi dia, kita tengok betapa bahaya. Ada orang-orang yang bahaya. Bahaya ni kita tengok macam Syiah. Kita tengok mulut lidah orang kafir yang berani, itu semua tu bahaya. Golongan tu dikenali sebagai golongan yang berbahaya.
Aisyah radhiyallahu anha Syiah totally tolak dia. Pasal Syiah ni bagi ustaz, kita ada Quran 30 juzuk, dia ada Quran 40 juzuk. Dia tak boleh tipu. Bila Nabi mati, turun surah tu dekat Fatimah, nama dia surah Fatimiyah, 10 juzuk. Jadi keseluruhannya jadi Quran untuk Syiah 40 juzuk. Pada Quran Syiah 40 juzuk, kita kata 30 juzuk, dia ada 30 juzuk, campur 10 lagi masa Nabi mati, 10 juzuk lagi turun dekat Fatimah, nama surah Fatimiyah, jadi 40 juzuk. Kita ada semayang 5 waktu, dia ada 3 waktu. Kita kata semayang mesti basuh, dia kata sapu. Wuduk kita dengan dia semua, nampak tak? Macam-macam benda kita kata ya Allah ya Tuhan, yang kita kata kita kena terima Bukhari, Muslim ni semua, dia ada Ashabul Kahfi. Rujukan kita dengan dia, kita cakap macam ni, dia cakap macam ni, sampai bila pun tak nampak persamaan. Tak nampak persamaan. Nampak tak? Jadi Syiah ni dia memang berbahaya. Bila dia mai hari-hari Karbala, hari-hari Ashura tu semua berbahaya. Dia kan sanggup bunuh ulama. Di mana ada Syiah di bumi Arab, Arab takkan selamat. Ada Syiah takkan selamat. Jadi bumi kita ni kita kena ikhtiar jangan ada dia. Walaupun ada di Selangor ada, dia dulu kalau kita tengok di Pulau Pinang ni dekat Gelugong ada, geng-geng tu ada, geng-geng cerdik-cerdik. Dekat sini pun ada kan? Sini tak ada kan? Apa dah? Ada di puak-puak depan ni ada, kat Gelugong hebat, Bayan Baru hebat dulu. Sampai ada gerakan-gerakan dia. Depan ni orang cerdik-cerdik, doktor. Bukan orang lekeh-lekeh, tapi dia pun jenis mengaji nak tengok siapa sedap, siapa dalil. Mengaji ni dia kena slow, pelan-pelan, tengok, berkitab, bertani. Kalau banyak membaca, susah. Kita banyak melahirkan ni ulama kat Malaysia, dia banyak membaca. Banyak dia baca, dia pandai, oh lah dia cakap. Bahaya. Hasil daripada bacaan dia, dia faham cara dia, dia sampai berbahaya. Hari ini kita dapat suasana macam tu. Pasal tu kita dapat pakar-pakar motivasi di Malaysia ni bagus-bagus, tapi latar belakang dia pun bukan tu. Banyak membaca. Banyak membaca daripada Allahu Akbar kabir. Sebab tu orang-orang macam ni, bila apa-apa sikit kena kat dia putus asa, dia akan bercakap ikut dan aja. Walaupun dia seorang doktor pandai Quran sekalipun, hasil daripada dia membaca. Tapi bila mai satu cakap, satu tahap dia cakap, dia mai, dia tengok dia cakap dengan idea dia. Tapi pasal dia pandai tangkap anak muda, cerdik dengan anak muda, nampak tak? Tapi cara orang tengok, oh nampak tak? Yang tu semua nama dia suasana berbahaya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak bagi tahu, wallahi aku duduk dengan Nabi, makana Nabi tak pernah nak kata lebih ke kurang ke, dia kata makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia tidak pernah menambah, nak kurang nak tambah tak ada, dia kata kat sini makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Yang kata Nabi ni baik dalam bulan puasa ke atau selain bulan puasa, semayang malam Nabi 11 rakaat. Semayang malam Nabi dia kata 11 rakaat. Nampak tak? Wa yusalli, dia nak sebab apa dia sebelah tu. Wa yusalli dia kata arba'ah. Aisyah kata bila aku pi dekat Nabi belah malam, Allahu Akbar, Nabi akan kata takbir, Nabi semayang 4 rakaat. 4 rakaat. Fala, akhirnya lepas habis tu, fala tas'al an husni nihinna au tulihinna. Jangan kau tanya tentang baik dia, panjang dia. Jangan tanya pasal apa panjang, jangan tanya. Pasal Nabi semayang 4 rakaat sekaligus, kalau ikut Imam Malik 4 rakaat ni 2 salam ke? Imam Malik kata, Aisyah radhiyallahu anha kata yusalli arba'an, 4 rakaat sekaligus. Kalau ada 2, sudah tentu Aisyah kata 2 salam. Dia tak kata macam tu. Dia cuma kata Aisyah kata Nabi 4 rakaat. Maka Imam Malik kata boleh sembahyang 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Ini pandangan Imam Malik.
Walaupun kebanyakannya mazhab kata dia elok bagi dua salam. Kalau 4 rakaat macam mana cara sembahyang ustaz? Dia tak ada tayat apa nama? Dia tak ada tayat awal. Dia terus tayat akhir. Dia tak ada tayat, kalau kita buat tayat awal, tayat akhir, dia jadi lain. Dia akan jadi sembahyang Isya. Jadi nak beza kata dia qiyamul lail, dia buat 4 rakaat tang tahiyat awal tu terus dia bangkit. Tak ada tahiyat awal. Maka dia terus ke tahiyat akhir. Dia terus ke tahiyat akhir. Fala tas'al, jangan kamu tanya tentang keadaan tu. An usni nihinna au tulihinna. Jangan tanya kebaikan awak buat macam ni, awak panjang, jangan tanya. Summa yusalli arba'an. Kemudian elok aku nak tegur Nabi. Nabi bangkit dah. Maka Nabi buat 4 rakaat lagi. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Fala tas'al an usnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang baik dia, jangan tanya tentang panjang dia. Summa yusalli salasa. Kemudian Nabi sembahyang 3 rakaat. Kemudian Nabi sembahyang 3 rakaat sekaligus. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. 3 rakaat salam. 3 rakaat tu witir. Witir Nabi buat dengan rakaat tahiyat akhir saja, tak ada tahiyat awal. Nanti kita tengok macam mana sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab cerita kaifiat. Aku tengok Nabi, aku tengok di situ tidak ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Maka kita di sini kita belajar betul. Tapi nak mempersembahkan dalam masjid dengan surau, kita kena renung tengok. Ada 2 kaifiat. Ada orang buat 2 salam, 1 salam. Kita tengok kebanyakannya masih lagi jenis berlubang. Jangan buat 3. Kita latih 2 salam, 1 salam. Sebab kita tak nak timbulkan fitnah. Walaupun ada nas, jangan kita bawa nas Nabi dalam masyarakat. Masih orang jahil tentang tu. Dia makan diri kita balik. Cuma kita mengajak, kita duk mengajak live ni pun nanti orang pening. Ni apa ni ustaz tu, apa ni. Dalam live pun pening. Kalau kita praktik, lagi dia pakai minyak cak kapak. Bukan semua, termasuk orang sunnah pun kadang-kadang ada ai. Pasal you tak mau belajar betul-betul yang pada kau. Ilmu ni dia kena ada juhud. Ilmu ni kena bersungguh. Kita nak tahu, aku nak tahu betul-betul nampak tak. Maka thumma yusalli salasa. Nabi pun sembahyang 3 rakaat sekaligus sembahyang witir dengan 1 tahiyat. Nanti kita tengok dia kaifiat. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha kata, qalat faqultu ya Rasulullah. Aisyah jumpa Nabi, Aisyah kata, faqultu ya Rasulullah, aku kata ya Rasulullah, atanamun qabla an yutir, atanamun qabla an yutir. Ya Rasulullah, sebenarnya tadi hang tidur. Nabi buat 4, Nabi rehat. Nabi bangun pula 4 rehat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, aku nak bagi tahu hang sebelum hang buat witir tadi, hang rehat, hang tertidur. Ya Rasulullah, hang tidur, bangkit terus hang buat witir. Nampak tak? Aisyah nak tegur, Nabi tertidur. Apa Nabi jawab? Nabi kata, qala ya Aisyah, wahai Aisyah, ainani tanamani wala yanamul qalb wala yanamul qalbi. Ainani, hang nampak dua-dua mataku, tanamani, hang nampak kedua-dua mataku macam tidur. Fala yanamul qalbi, sebenarnya hati aku tak tidur. Mata aku hang nampak tidur, hati aku tak tidur. Aku sembahyang 4, aku rehat. Aku rehat dan aku tahu bila aku nak bangun sembahyang. Dengan arti kata Nabi kata, hang cuma nampak je mataku dua-dua tutup, hang kata tidur. Tapi Nabi kata wala yanamul qalbi, akan tetapi hati aku tak tidur. Hadis ni muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yang inilah Aisyah cerita. Aisyah cerita walaupun 2-3 hadis yang masyhur yang ni. Bersepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim cerita keadaan Nabi. Qiyamul lail Nabi ya Allah 8 rakaat. Puasa tak puasa 8. Puasa tak puasa 8 rakaat, nampak tak? Kita pun try lah. Kalau kita dapat qiyamul lail 2 pun alhamdulillah, tapi dengan istiqamah. Daripada 8 lepas tu seminggu pula. Nampak tak? Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat yang kedua dalam kitab ni tulis, dalam kitab Bulughul Maram ni. Wa fi riwayatin lahuma anha. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim juga.
Imam Bukhari Muslim kata mai aku nak buat mai satu lagi riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kana yusalli minal laili 10 raka'at. Tadi kata 8, ni 10. Allah ni 10. Kana yusalli Kana yusalli minal laili 10 raka'at. Kadang-kadang Nabi semayang 10 rakaat. Tapi yang masyhur sekali memang 8. Tapi nak buat 10 pun tak apa. Masa Aisyah terang hadis Bukhari Muslim, kana yusalli minal laili 10 rakaat. Kita tengok Nabi SAW dia semayang 10 rakaat. 10 rakaat. 10 macam mana Ustaz? Tak ada tayar awal. Allahu Akbar Jerman. Imam Sana'ani Ustaz baca, takut-takut apa ni Ustaz, apa cerita? Tak ada cerita apa, cerita betul ingat cerita apa. Dia kata kat sini Aisyah radhiyallahu menceritakan bahawa zahir hadis yang kita baca ni menunjukkan solat itu dilakukan secara bersambung tanpa duduk tahiyat. Cara bersambung, tidak ada tayar awal. Dia bangun, apabila dia bangun 2 rakaat, bila tayar awal bangun, 4 bangun, 6 bangun, 8 bangun, 10 terus tayar akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kaifiat. Pada Aisyah radhiyallahu anha kata kana yusalli minal laili 10 rakaat. Adalah pagi diri Nabi dia sembahyang 10 rakaat terus sambung menyambung terus di akhir dengan tayar akhir. Lepas tu habis dia bagi salam wa yutir bisajdatin wa yarka'u. Nabi witir dengan 1 rakaat. Jadi 10 campur 1 11. Wa yarka'u raka'atan fajr. Dan Nabi buat pula apa nama? Nabi buat pula qabliyah bagi subuh 2 rakaat. 12 qabliyah bagi subuh jadi berapa rakaat? Tadi Nabi sembahyang 10 rakaat. Witir 1 jadi 11. Campur dengan apa nama? Qabliyah bagi subuh jadi 13 rakaat. Tu yang hadis ni Nabi kata wa tilka 13 rakaat. Yang demikian itu adalah 13. Dalam bab ni tadi Aisyah kata, Ustaz, tadi Aisyah cerita kata Nabi ni macam mana pun dia tetap dia 11 rakaat. 11 rakaat. 11 rakaat kalau dia buat witir 8, kalau dia buat sembahyang malam dia, tahajud dia bahasa mudah. Dia buat tahajud dia 8 campur dengan witir 3 jadi 11. Kalau dia buat 10, dia mulai dia 10 campur dengan 1 rakaat jadi 11, sama. Cuma yang di sini jadi 13 pasal apa? Dia campur dengan qabliyah bagi subuh, itu jadi 13. Kita tak boleh kata keliru lah nanti Aisyah kata, kita kata hadis ni mustar. Kita kata hadis ni mustar. Ada orang baca hadis ni ada berlawanan, tak berlawanan. Cuma Aisyah cerita sikit aja, bila campur dengan qabliyah bagi subuh 2 rakaat jadi 13. Kalau tolak dengan qabliyah bagi subuh, dia tetap dengan 11 rakaat. Pasal tu jangan baca hadis ni, kita kata hadis ni berlawanan hadis. Dan kita tak boleh ambil dalil ni sebagai hadis ni sebagai dalil. Tak, bukan macam tu. Maka Tuhan kita bagi betul-betul kat kita. Kadang-kadang dia kata lafaz ni datang sebelah. Bila sebelah tanpa masuk qabliyah bagi subuh. Bila masuk qabliyah bagi subuh 2 rakaat, dia jadilah 13. Asalnya dia tetap sebelah. You all can understand? Senang saja Aisyah buat apa nama matematik. Nampak tak? Ni matematik. Satu hadis lagi kita baca. Cukup waktu kita berhenti pasal semua nak balik tengok Perdana Menteri yang baru. Kita tengok daripada Abdullah, hadis yang kedua. Daripada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ni Nabi panggil kepada ahlul ibadat. Sahabat Nabi yang totally teringin sangat-sangat nak ikut apa nama cara syafaat, cara Nabi SAW supaya dapat syafaat Nabi. Kita semua tahu orang yang gila sangat-sangat nak ikut apa nama Nabi ni, dia akan berpeluang sangat-sangat dapat syafaat Nabi. Nama ada apa nama Maqaman Mahmudah yang sebulan untuk cakap bab ni. Dengan arti kata syafaat uzma, syafaat yang besar sangat-sangat bagi orang yang hidup di dunia. Dia cuba semungkin yang boleh nak ikut Nabi dia. Pasal esok bila dia mati, tak lain dah tak bukan ada telaga Kausar, dan kita nak cakap
Telaga Kausar tu punya besar, nak tahu besar macam mana, yang kata koleh-koleh ke gelas-gelas dia, sebanyak bintang di langit itu dia. Bayangkan betapa besar yang dikatakan apa nama Telaga Kausar ni. Punya putih, lebih sedap pada madu lagi. Ini khas bagi umat dia yang akan minum. Maka Nabi SAW tengok daripada jauh, Nabi kata, umat aku duk mai dah, umat aku duk mai dah. Tiba-tiba disekat oleh malaikat. Malaikat sekat dia, maka Nabi kata, itu umat aku, wahai malaikat, itu umat aku. Maka malaikat kata, ya Rasulullah, betul umat hang, tapi masa hidup di dunia nampak saja dia ni mengaku dia ni umat hang, berselawat lah, tapi hidup dia tak ikut langsung pattern hidup hang ataupun cara yang hang tinggal syariat tu, dia tak ikut. Malaikat kata, kami nak catat apa pun kami tak tahu. Tak ada amalan dia yang bersabit dengan sunnah Nabi, tak ada. Yang menyebabkan malaikat bila mengadu kat Nabi, Nabi kata, kalau macam tu haskatlah dia. Aku pun tak mau dan minum Telaga Kausar aku. Kalau macam tu haskat dia, aku pun tak mau dan minum Telaga Kausar aku. Maka Abdullah bin Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi, tenging sangat-sangat nak ikut sunnah Nabi. Sampai kalau dia berjalan, dia jalan, dia terlompat sana, pasal dia nak jijak tapak kaki Nabi tu, nak ikut sampai tahap tu. La haula wala quwata illa billah. Cuma nak ikut. Kita pun apa yang kita tahu mampu kita ikutlah. Mungkin dengan cara sikit-sikit tu kot dapat syafaat Nabi sampai ke akhir hayat kita. Apa yang kita mampu supaya kita tak rugi bila mati Nabi, bila mati nanti kita dapat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi syafaat dekat kita. Kata Abdullah bin Amr bin As, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya Abdullah. Nabi panggil dia, ya Abdullah. Nabi khusus ada sahabat-sahabat Nabi tertentu Nabi sayang. Nabi tengok ceria ayat muka dia, ya Abdullah, bagi hang, bagi diri hang, la takunu, jangan jadi kalau boleh. Aku nak hang kalau boleh jangan jadi misla fulan. Jangan jadi macam orang ni, fulan-fulan. Jangan jadi macam orang ni. Nabi takana yaqum minal laili. Dia dapat bangun sebelah malam. Pukul 1 dia bangun daripada tidur. Pukul 2 dia bangun daripada tidur. Kadang-kadang ada kucing bergaduh rumah dia, kucing tu gerak dia bangun. Atau hujan dengan lebat kilat dia dapat bangun. Maka Nabi kata jangan jadi macam orang ni. Walaupun dia tidur, dia dapat peluang bangun malam. Kana yaqum minal laili, dapat bangun bila malam. Fataraka qiyamul lail, dia bangun malam tapi dia tinggal ya Allah. Dia bangun malam, dia tinggal ya Allah. Maka tidak ada apa-apa bagi dia. Bagi dia pada hari itu aku nak singgah keberkatan, nak bagi kebaikan. Dia sanggup bangun-bangun buka petian, dia ambil ayak, dia minum, dia tidur. Cukup nyandam jahanam orang macam ni. Nabi pesan kepada Abdullah bin Amr bin As, kita ni semua pernah berlaku kat diri kita. Habis-habis lekeh ulama tegur apa dia, malah tak nak semayang pun sekali pun basuh tangan. Habis-habis lekeh pun dia kata, ya Allah Tuhan, pergi ambil wuduk. Habis-habis pun zikirlah apa yang mampu sikit, zikir pada istighfar pun tak apa. Jangan langsung tidur tanpa ada apa-apa pun ya Allah. Jangan langsung ada apa-apa pun apa. Ya Allah. Dengan arti ini ulama kata, Ibnu Arabi kata, aku baca hadis ini, aku faham daripada hadis apa dia? Hadis ini memberikan faedah. Dia kata bahawa melaksanakan solat malam bukanlah kewajipan. Memang Allah tak wajibkan. Macam kita baca Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Muhammad, sebelah malam kalau hang bangun, wa minal laili, jumpa malam saja, fatahajjad bihi, bangun saja buatlah tahajud Muhammad. Buatlah tahajud. Nafilatan lak, nama tambahan bagi hang. Bagi diri hang wajib Muhammad. Bagi diri hang wajib, nampak? Allah tetapkan bagi diri Rasulullah wajib, bagi kita bukan wajib. Tapi kalau kita kata diri kita kuat, okeylah. Tapi kita nak kuat diri kita, ya Allah Tuhan, mau tak mau sembahyang malam. Ulama kata kita susah nak kata kita beriman, kita orang kuat tanpa solat malam, tanpa tasbih yang apa kita kata istighfar yang kurang, Al-Quran setiap hari tak sentuh, berbahaya. Zikir pagi petang tak ada di mulut, berbahaya. Bersedekah ni pun kena. Ni semua ya Allah kekuatan diri kita, supaya diri kita nampak kelebihan Tuhan. Kita nampak dosa-dosa, pahala-pahala, benda yang jahat kita, ini semua boleh tolong kita.
Tapi sehebat mana kita duduk di kuliah, tapi amalan kita tak beramal dengan amalan ni, kita tak mampu nak bawa, nak usung diri kita jadi orang kuat. Tak mampu. Tak mampu. Punca dia ulama kata ialah Allah panggil Nabi Muhammad, nak terima wahyu ni bukan senang tau. Wahyu ni bukan senang Muhammad, dia berat. Mau tak mau hang kena bangun daripada sembahyang malam. Saqilatan lak. Ni berat ya Muhammad. Tanpa tahajud hang tak mampu. Nampak dah asa ayat rabbaka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan aku akan bangunkan orang yang pertama sekali aku bangun di kubur hang Muhammad. Semua kita sudah cerita berkali-kali bab ni. Nabi lah orang pertama sekali dibangkit di kubur. Tengok tu manusia yang datang, Allahu Akbar. Manusia sebelum Adam sampai ke Nabi umat Muhammad SAW datang kat Nabi nak minta syafaat. Nabi bersila, Nabi sujud balik, angkat balik kepala dia. Allah kata maqaman mahmuda Muhammad, hang boleh bantu tolong orang. Aku nak bagi hang dan umat hang masuk surga sebelah kanan, yang lain masuk surga sebelah kiri. Nak ceritanya ya Allah, pasal tu kita kena try bila umur lanjut ni semua, kita ni bab semayang ni, oi kena oi. Kalau kita tak kuat nak berhadapan dengan sakit, ui. Ustaz nak minta husnul khatimah, ingat senang, la ilaha illallah. Drama boleh lah, dekat-dekat nak mati, la ilaha, habis mati. Drama boleh, tapi kita nak bawa diri kita, amalan kita bertembung dengan alam yang kata mati ni satu kiamat yang besar untuk kita. Nak kerak roh daripada badan ni bukan satu benda yang senang. Roh duduk di luar, bila dia masuk di dalam, kita namakan dia jiwa. Jiwa kita sakit, Allahu Akbar kabir, sakit. Nampak tak orang Yahudi nak test Muhammad, dia nak tanya tentang roh. Roh min amr Rabbi, roh ni urusan Tuhan. Dia roh kita akan rasa seronok bila semua amalan ni ada. Dia gerak kita, dia jaga kita. Bila kita jaga malam-malam saja istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Macam tu istighfar, kita buat saya duk istighfar. Kena mulut ni kena nampak tak? Kita kena rasa kelazatan. Sahabat Nabi ni mulut lidah dengan zikir ni kena. Kan Nabi sendiri kita tengok ya Allah Tuhan. Bila orang sahabat cakap dengan dia zikir. Bila berhenti dia akan jawab. Memanglah kita tak mampu, tapi kita try. Setiap hari kita dengan Quran dia, kan, dengan zikir pagi, kena buat je semua tu. Dan kita pula kena sedekah. Sedekah ni janganlah kedekut. Wa yutahiru tathhir, Tuhan macam-macam bagi. Rezeki apa? Rezeki sihat, rezeki boleh jalan, rezeki makulah. Bagi balik ke Allah. Mimma razaqna wa mimma yunfiqun. Ada benda aku bagi hang. Hang pulang sikit je kat aku. Aku nak bersihkan hang, supaya hang tak sikat haloba dengan dunia. Hang cari macam mana pun dunia, hang tertipu dengan dunia. Last sekali hang duk flat kecil nak mampu itu. Hang duk yang itulah rumah hang. Itu pun megah, ada beli lampu, beli ni. Hang nak tunjuk Allah, nampak tak? Masuk satu sofa, mampu hang duduk. Masuk satu sofa kerekok hang. Macam tu punya kehidupan Allah bagi kat kita. Kita tertipu, kita puluh nak cari dunia, punya penat. Dan sekali dekat nak mati, Tuhan kata ma qaddamat lighad. Apa hang nak bawa? Maksudnya apa hang nak bawa? Semua kita tinggal penat lelah kita. Kita nak menghadap dengan Tuhan, semayang pun tak jaga, Quran pun tidak, apa pun tidak. Oi, nak mati. Husnul khatimah. Allahu Akbar kabir. Allah. Nampak tak? Maka oleh sebab tu dia kata kat sini, Tuhan kita kata, jika salat malam itu wajib, kalau dia wajib lah ya Allah Tuhan, maka kita tak boleh tinggal dia. Tak boleh tinggal dia. Maka cara di sini dia kata ya Allah Tuhan, cara di sini dia kata kalau nak jadi orang yang istiqamah, Tuhan kita dia kata, akan tetapi Allah Ta'ala anjurkan kalau hang nak istiqamah, hang nak jaga agamaku, wahai Abdullah bin Amr bin As, Nabi kata, hang mampu jaga Islam dan istiqamah dengan hang bangun qiyamul lail. Kata tu Nabi kata kat dia, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan jadi macam orang tu. Allah bagi kesempatan dia boleh bangun, kerana hujan lebat dia bangun. Dia bangun, banjir, dia bangun kedua. Okey lah tu. Kerana ayak tu mai hang banjir. Mami pun kalau kamu, Allah ustaz, ayak nak. Dia bersuk, subhanallah, Allahu Akbar. Nampak tak? Selama ni nak sebut Allahu Akbar pun susah. Subhanallah. Tapi bila ayak tu masuk, rumah dia sebut subhanallah, alhamdulillah.
Punya bertahun ayat ni kata bertahun ya Allah hantar kata subhanallah. Tapi bila aku masuk rumah hang, subhanallah ya Allah, ingat bulat-bulat ke Allah. Kita kena terima kasih kerana ayat tu masuk. Mami punya sofa kat 5,000 habis. Alhamdulillah mami walaupun 5,000 sofa dia habis, tapi Allah ganti dengan kalimat yang mulut lidah dia. Merendah diri dan ambil satu kain kelumbung. Mami nak ya Allah cari kain kelumbung. Alhamdulillah. Cari kain kelumbung mulut lidah. Selama ni kalau Allahu Akbar dengan belagak, dengan sombong yang tu ni, dia mai yang tu saja. Allah bayang baru boleh masuk walaupun rumah hebat-hebat. Jangan main dengan Allah. Tanda-tanda semua yang Allah buat tu Allah sayang. Fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ya'fu an katsir. Kesemua yang berlaku tu dengan tangan hang, tapi aku nak ampunkan dosa hang. Dengan berlaku musibah kecelakaan ni wa ya'fu an katsir, aku nak ampunkan dosa. Cara aku nak ampunkan dosa, aku terpaksa buat macam ni. Kalau tidak mewah saja hang saja nampak hang nanti tak nampak aku. Aku kena buat mai hujan ke retak ke apa, aku kena buat mai. Pasal apa? Cara ni lah aku teguk hang, kata Allah. Wa ya'fu an katsir, aku nak ampunkan dosa hang. Kita kena sangka baik dengan Tuhan. Pasal tu kita kena sebut pagi petang subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalimat ni tak boleh lekang daripada mulut orang beriman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Bulan sudah kita kata subhanallah wa bihamdi datang pada kalimat daripada arasy Allah Taala, semua malaikat. Maksud Allah di sini kita kena tanam Allah apa-apa berlaku kita kena tanam kat diri kita. Jangan sangka buruk dengan Tuhan di sini, di kepala. Dua-dua benda ni kena kontak. Jangan sangka buruk dengan Allah. Apa yang Allah buat terbaik, nak didik kita, nak ajak kita. Nampak tak? Maka Tuhan kitab ni kata ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu Tuhan kitab ni kata tujuan Allah Taala buat macam tu untuk kita istiqamah. Untuk kita boleh istiqamah ya Allah Tuhan. Mai satu hadis sebagai penutup sebelum azan. Dah masuk tu belum? Belum. Satu daripada Ali. An Ali, dia kata an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni Allah akbar, dia cerdik. Sayyidina Ali ni cerdik sangat. Cerdik sangat-sangat. Walaupun cerdik sangat-sangat, ingat Ali ya Allah Tuhan. Sayyidina Ali ni dia jadi qadi. Daripada kecil cerdik. Dia bersama-sama dengan Nabi. Bila hidup dengan Nabi ni, mak dia, bapa dia siapa dia? Ali bin Abi Talib kan. Abu Talib bapa dia. Ali bin Abi Talib bapa dia. Bapa dia daripada kecil ramai anak, bapa dia harap anak ni duduk dengan Nabi lah, hati dia boleh elok. Daripada kecil sampai bapa dia kadang-kadang main tengok, bapa dia kata, Muhammad, aku suruh Sayyidina Ali ni duduk dengan hang dengan tujuan hang tengok dia pasal apa, hang ajak dia semayang. Nabi sendiri pun tak tahu kata Ali semayang di belakang dia. Setiap kali Nabi semayang, Sayyidina Ali semayang di belakang. Nabi pun tak tahu. Rupanya dia ikut Nabi ya Allah. Pasal tu ulama mengatakan Sayyidina Ali masuk Islam daripada kecil lagi. La haula wala quwata illa billah. Cuma dia pandai. Dia teringin sangat-sangat nak pergi di Yaman. Bila Nabi nak hantar Abu Musa Asy'ari pergi di Yaman, dia nak ikut. Nabi kata jangan. Bagi Muaz bin Jabal. Nabi hantar Muaz bin Jabal nak pergi di Yaman. Bila hantar Muaz bin Jabal, dia teringin nak ikut. Nabi kata jangan. Jangan, Nabi kata. Nampak tak? Lepas Nabi hantar Muaz bin Jabal, barulah dah selesai semua di Yaman, baru Nabi hantar Sayyidina Ali sebagai qadi. Hakim. Dalam banyak-banyak hakim. Nampak tak? Maka jangan kita kata bila Sayyidina Ali pergi kat sana, dia menjalankan hukum hakam Allah Ta'ala. Maka di sini kita kata tuan-tuan, di akhir zaman kita buat ibarat-ibarat ni kena jaga tau. Kita kata Sayyidina Ali boleh sampai di bumi Yaman. Dialah pandai Allah bila sampai sana menghukumkan manusia sebagaimana apa yang dia faham. Begitu juga dengan Nabi Allah Isa akan turun. Bila Nabi Allah Isa akan turun, dia akan bawa syariat dia. Salah tu. Betul Nabi Allah Isa AS akan turun, tapi dia tak bawa syariat Nabi. Dia tak bawa kitab Injil dia. Pasal tu orang-orang Kristian dia kata, tuan-tuan, kita terpengaruh dengan ceramah daripada Indonesia. Tuan-tuan, di akhir zaman siapa akan datang? Syariat Nabi Isa akan datang. Dia bawa apa?
Dia bawa perundangan dia, undang-undang dia, kitab dia sendiri. Masa tu kita Al-Quran tidak dipakai lagi. Dia pakai kitab Injilnya. Bodoh kamu. Masa Nabi Allah Isa AS dia turun, ya Allah. Dia turun, dia melaksanakan apa nama? Undang-undang. Dia jadi hakim, betul. Nabi Allah Isa AS dia hukum, dia turun untuk menghukum manusia. Hukum dia akan pakai adalah hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita keliru. Pasal tu orang Indonesia hari ini Allah Tuhan dengan mereka kan di sana ceramah hebat. Sunnah ceramah kita, dia pun ceramah juga, semua main otak. Kalau agama ikut otak, habis kita. Agama kehendak wahyu, kena ikut resul wahyu. Nabi Allah Isa AS, ya dia turun bila saat dia turun, ya Allah Tuhan. Saat dia turun, ta'ifatun min ummati. Nabi kata dia turun sama-sama dengan umat aku yang mempertahankan sunnah aku. Dia tak peduli orang nak kata apa. Tak ada tauliah ke yang tu, dia tak peduli. Yang penting aku nak ajak agama saja. Aku nak cari redha Allah. Nabi Musa bila tengah-tengah turun, depa tengah buat iqamat nak semayang. Maka depa panggil Nabi Allah Isa AS untuk jadi imam. Nabi Isa kata, kerana iqamat tu untuk apa? Imam dah ada, tak apalah, biar aku tak boleh jadi imam. Depa panggil untuk Nabi Allah Isa AS. Sedangkan dia turun pada masa tu bersama dengan puak orang muslimin. First kali dia ambil apa nama yang gereja tu, dia rodok dekat depan semua yang menganut agama Kristian. Dia sendiri bunuh semua orang Kristian. Nabi Allah Isa AS dia sendiri bunuh, mengatakan aku macam ni agama kau apa, mengkhianati aku. Dia bunuh depan ni dulu. Last kali dia kumpul umat Islam dengan dia, jom kita pergi bunuh Dajjal. Jom kita bunuh Dajjal. Pada masa tu dia pakai hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran, Nabi Allah Isa AS pakai Quran dan sunnah Nabi SAW. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia tak pakai, ya Allah, undang-undang atau hukum hakam syariat dia dah. Jangan kita kata Nabi Allah Isa turun bawa syariat dia dah. Dia turun, ya Allah, mempergunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Pasal Nabi di akhir zaman tak ada orang buat syariat lain. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinan. Hari ini agama dah lengkap. Aku Tuhan, aku redha agama ni, aku redha. Aku tak mau yang lain. Hang buat cara-cara yang lain, hang buat gila-gila yang lain, hang carilah. Aku wa raditu lakum al-Islam madinan. Aku redha macam mana aku hantar kat Muhammad. Apa semayang, mengaji, ibadat, ikut yang tu kemau. Hangpa buat cara hampa, pergi kutip dah sendiri. Hangpa buat gila-gila, apa buat? Semayang kafarah lah, yang tu, itu terpulang ke hangpa. Aku tak pernah ajak semayang tu. Aku tak pernah ajak semayang tu, nampak tak? Maka Ali, ya Allah, kau nak cerita Ali ni hebat sangat-sangat. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, Nabi kata autiru, Nabi pesan, ya Allah, autiru ya ahlul Quran, orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran, jiwa yang sentiasa dengan Quran, jangan pisah dengan witir. Quran tu kalam Allah, hendak sembang dengan Tuhan, apa dak? Ham sembang dengan Tuhan. Kadang-kadang kita dengar bacaan, kita dengar Allah duk sembang dengan kita. Kita kalau faham Quran tu, kita baca Quran, ya Allah Tuhan, kita duk sembang dengan Quran, ya Allah, aku duk sembang dengan Allah Taala ni. Kalau kita boleh faham dia, tadabbur dia is very good. Fa yatadabbaru ya ulil albab. Setiap kali satu huruf, satu ayat kita baca, kita dapat tadabbur dia, macam tadi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sikit-sikit apa kita dapat ni. Ayat ni Allah bagi kat Nabi Muhammad sebahagian pada malam, sikit je aku minta malam bila bangun buatlah tahajud untuk aku. Lak, aku nak bagi diri hang wajib, hang kena bangun. Asa, mudah-mudahan ya ba'atha rabbuka maqaman mahmuda. Asa, mudah-mudahan dengan hang bangun tu Muhammad, hang bangun esok ni bila lepas mati dengan tahajud hang ni, hang nanti bangun, ya Allah, orang yang tahajud ni Allah Taala kata kaki dia macam ni di pada mahsyar esok ni. Tak susah. Hang nanti bangun daripada alam kubur yang pertama sekali adalah Muhammad SAW. Bila dia bangun, Nabi nak bagi syafaat, Allahu Akbar kabir. Tapi kita kena buat semayang macam ni, tak boleh cerita ke orang. Setiap hari I buat semayang. Dia nanti penyakit riak. Bila kita buat satu benda, ya Allah Tuhan, ada unsur riak, lingkup bin Jahannam. Allahu Akbar.
Ali bin Abi Talib dia kata apa? Aku dengar mulut Nabi, Nabi kata autiru ya al-Quran. Semayanglah witir. Jangan tinggal witir wahai orang-orang yang pegang Quran, hafal Quran, baca Quran, dan orang-orang yang beristiqamah dengan mengaji ni semua ni. Jangan pisah dengan witir. Fa innallah witr. Sesungguhnya Allah Taala witir. Yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Taala yang satu. Allah suka orang sembahyang witir ni. Hadis ni diriwayatkan oleh 5 orang perawi hadis dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nampak? Waktu masuk dah kan? Waktu pun dah masuk dah. Ustaz tak ambil masa yang panjang. Hari ini kita akan sambung untuk bulan depan, ya Allah. Hadis bulan depan kita tengok di sini yang mana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, Nabi kata apa? Nabi kata kadang-kadang Nabi buat witir awal, tengah-tengah, akhir. Tapi wahai Abdullah bin Umar, kalau yang terbaik sekali witir ni letak di ujung, yang tu lebih baik. Nabi pesan macam tu je kat dia. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar ni, subhanallah, sampai jadi mufti tau. Dia beramal dengan pesan sampai dia keluar mulut Nabi, ij'alu akhir salatikum minal lail witr. Tolonglah jadikan di akhir ya Allah, sebelum kita nak bertemu dengan azan subuh, berakhirlah dengan witir. Kita semayang witir 1 rakaat, masuk rakaat yang kedua azan dah, tetap dapat witir. Tetap dapat witir. Kita nak dengar hadis ini nanti, yang mana apa nama, Nabi pesan kepada Abdullah bin Umar, kalau boleh jangan tinggal witir. Jadi kalau witir, ya Allah, di akhir sekali semayang. Kita dah buat tahajud kan, akhir sekali dia. Tapi kadang-kadang kita tak mampu, kita semayang di awal dia. Kita rasa cukup cakap sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kelemahan Ustaz sendiri kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, sallallahu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.